Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan melihat cara jawab bab 6 tingkatan 5, kecurunan dan luas di bawah graf. Jadi untuk itu mari kita lihat sedikit tentang huraian soalan, di mana soalan ini akan ditanya dalam kertas 2 bahagian A. Maka yang diketukkan selalunya 5 ataupun 6. Jadi soalan yang akan ditanya selalunya berkisar tentang dua jenis graf sahaja, iaitu graf laju masa ataupun graf jarak masa. Mana-mana satu. Kita akan naik ke dua-duanya sekali lah. Jadi kita akan melihat bentuk graf dan melihat apakah ciri-ciri yang ada di dalam graf tersebut. Jadi di sini disertakan dua contoh, iaitu soalan pertama dan soalan kedua, yang melibatkan graf laju masa dan graf jarak masa. Kalau kita perhatikan di sini, terdapatnya kecurunan pada garis graf. Terlihat pada graf laju masa, terdapat dua garis yang mempunyai kecurunan. Jadi kat sini kita boleh label sebagai A, B, C. Maksudnya terdapat 3 zon di situ, di mana kecurunannya adalah pada A dan pada C. Dan kecurunan ini mewakili pecutan. Iaitu kita lihat kecurunan adalah tegak berufuk, ataupun dengan menggunakan rumus yang biasa digunakan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan nilai Y di sini mewakili laju dan nilai X mewakili masa. Laju per masa kita akan dapat pecutan, ataupun nama lain juga disebut sebagai kadar perubahan. Jadi di sini terdapat dua zon pecutan, iaitu A dan C. Manakala untuk graf jarak masa, kita lihat contoh soalan 2. Di sini terdapat dua graf di dalam satu satah, iaitu graf ED dan graf 0 ABC. Jadi untuk kecurunan, ia adalah mewakili unit laju. Jadi di sini adalah kecurunan dan ini juga adalah kecurunan. Kita lihat pada graf ini terdapat banyak zon kecurunan, iaitu yang mewakili laju. Dan seterusnya adalah luas. Luas bawah graf bagi graf laju masa, iaitu contoh 1 ini, dia mewakili suatu jarak. Jadi di sini kita lihat terdapat 3 zon. Zon A segitiga bentuk bawah grafnya, dan B segi 4, dan C trapezium. Jadi apabila kita mencari luas segitiga, segi 4 dan trapezium, kita akan memperolehi jarak yang dilalui oleh suatu zarah. Manakala untuk graf jarak masa, luas bawah graf kita tak cari, disebabkan oleh luas bawah grafnya tidak mewakili suatu kuantiti yang bermakna. Jadi seterusnya kita melihat apabila graf itu dalam keadaan mendatar. Kita lihat pada graf laju masa, mendatar di sini adalah pada zon B ataupun kawasan B. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan graf itu mendatar adalah laju seragam. Apabila kita lihat di sini pada masa 12 saat, lajunya adalah 20 meter per saat. Dan kelajuan ini adalah seragam, ataupun dia maintain kelajuannya sehingga masa 32 saat. Graf mendatar ini mewakili laju seragam sebanyak 20 meter per saat untuk contoh soalan 1. Manakala untuk graf jarak masa, kita lihat graf mendatarnya adalah pada garis A, B. Dan maksud graf mendatar di sini adalah dalam keadaan berhenti ataupun pegun. Kita lihat balik pada graf mendatar AB ini dapati nilai jarak ataupun pada paksi Y-nya yang mewakili jaraknya tidak berubah. Tetapi dalam masa yang sama, masanya berubah daripada 2 ke 3 jam. Ini bermaksud berlaku perubahan masa tanpa berlaku perubahan jarak. Jadi itu adalah berhenti ataupun dalam keadaan pegun. Jadi dalam soalan ini, apa yang ditanya adalah berkenaan dengan pertamanya di sini terlihat adalah
laju masa. Untuk graf laju masa, dia akan tanya pecutan ataupun kadar perubahan laju. Manakala untuk graf jarak masa, selalunya dia akan tanya laju ataupun hal laju. Kemudian dua sebuah graf hanya untuk graf laju masa yang mewakili jarak. Dan pengetahuan persamaan linear diperlukan untuk mencari luas di bawah graf. Iaitu apabila kita hendak menggunakan kalkulator saintifik kita menggunakan mod persamaan linear. Jadi kita lihat contoh yang pertama di sini. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Cara untuk menjawab soalan yang berkenaan dengan graf laju masa ini ataupun dalam bab 6 ini, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita mentafsir graf tersebut. Apakah yang hendak disampaikan oleh graf tersebut? Jadi mari kita mentafsir apakah yang ada di dalam graf ini. Graf ini adalah graf pergerakan suatu zarah. Jadi kita lihat zarahnya bergerak daripada masa sifar dan laju sifar. Kemudian berlaku pertambahan laju sehingga kelajuannya mencapai 20 meter per saat di sini. Jadi zon A ini adalah zon pecutan zarah tersebut kerana berlaku pertambahan laju. Dan pertambahan laju ini berlaku dalam masa 12 saat. Dan selepas itu, zarah tersebut bergerak dengan laju seragam, iaitu pada zon B. Pergerakan pada laju seragam ini bermula dari masa 12 sehingga masa ke-32, iaitu dalam masa 20 saat. Dan selepas masa 32, zarah tersebut memecut lagi, iaitu berlaku lagi pertambahan lajunya sehinggalah mencapai laju yang terakhirnya di sini adalah 30 meter per saat dalam masa T saat. Jadi itu adalah gambaran awal untuk kita mentafsir graf tersebut. Jadi kita lihat pada soalan. Carikan jarak yang dilalui oleh zarah apabila ia bergerak dengan laju seragam. Jadi laju seragam kita dapati adalah pada zon B. Jadi untuk mencari jarak, kita perlu mencari luas di bawah graf. Dan bawah grafnya adalah berbentuk segi empat. Jadi kita cari luas segi empat, panjang darab lebar, iaitu 20 didarabkan dengan 20. Jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah 400 meter. Dan seterusnya kita lihat soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam tempoh 12 saat yang pertama. Kadar perubahan laju adalah pecutan dalam tempoh 12 saat yang pertama. Jadi kita lihat graf ini, 12 saat pertama adalah daripada masa sifar sehingga masa 12. Kadar perubahan laju adalah kita mencari kecurunan. Kecurunan adalah tegak per ufuk. Tegak per ufuk. Tegaknya adalah 20 dan ufuknya adalah 12. Jadi kita akan dapat 5/3 ataupun kita menggunakan rumus ini, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jika kita dah faham maksud kecurunan, kita boleh terus ambil tegak per ufuk. Jalan kiranya adalah sama. Kalau Y20 tolak sifar per dengan 12 tolak sifar, maka jawapannya adalah 5/3. Dan untuk soalan ini, kita boleh memilih sama ada untuk meletakkan unit ataupun kita abaikan saja. 5/3 meter per saat ataupun dah hanya tulis 5/3 saja pun dah memandai. Sama juga dengan soalan A tadi, 400 meter, sama ada kita nak tulis meter ataupun kita biar sekadar 400 saja, itu pun dah memadai. Dan seterusnya kita lihat soalan C. Hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh T saat ialah 620 meter. Jadi di sini soalan berkenaan dengan jarak, dan jarak adalah luas di bawah graf. Di sini dipertanyakan tentang jarak yang dilalui dalam masa T saat. Ini bermaksud kita perlu cari luas keseluruhan graf, iaitu zon A, zon B dan zon C. Jadi kita akan menggunakan rumus segitiga, segi empat dan
trapezium. Jadi kita akan tulis dia sebagai 1/2 darab 20 darab 12, 3. Kemudian zon B 20 darab 20, luas segi 4. Dan zon C adalah luas trapezium, iaitu 1/2 didarabkan dengan 20 tambah 30. Ini adalah 20, 30 ini adalah garis selari, kemudian didarabkan dengan tinggi. Tinggi adalah jarak antara dua garis selari tersebut. Tingginya di sini, iaitu nilai T ditolakkan dengan 30. Dan akan dapat jaraknya adalah 620. Ini yang dikatakan sebentar tadi, kemahiran menggunakan kalkulator saintifik menggunakan mod persamaan linear. Jadi kita dah menerbitkan satu persamaan di sini, persamaan yang panjang ini. Jadi di sini kita akan terus guna kalkulator dengan menggunakan mod persamaan linear. Kalau boleh diberitahu di sini, mula-mula kita akan membuka kurungan, masukkan 1/2 didarabkan dengan 20, darab dengan 12, kemudian kita tutup kurungan, tambah, buka balik kurungan untuk zon B, 20 darab 20, tutup kurungan, tambah, dan seterusnya zon C, iaitu trapezium, 1/2 didarabkan dengan buka kurungan, 20 tambah 30, darab, buka balik kurungan untuk nilai tingginya. Jadi untuk pemboleh ubah T, kita selalunya menggunakan X. Jadi kita akan tekan alpha X, tolak 32, tutup kurungan, dan sama dengan kita akan tekan alpha calculate, kemudian 620. Dan seterusnya untuk mendapatkan nilai T kita akan tekan shift calculate, kemudian kita perlu tunggu sebentar dan akan dapat jawapannya adalah 36. Jadi kita telah pun selesai melihat contoh soalan pertama yang melibatkan graf laju masa. Seterusnya kita akan melihat contoh soalan 2, iaitu soalan yang melibatkan graf jarak dan masa. Graf EAD mewakili perjalanan bas dari bandar Q ke P. EAD, iaitu ini EAD adalah perjalanan graf bas dari bandar Q ke bandar P. Q akan pergi ke bandar P. P di sini. Graf OABCD mewakili perjalanan teksi dari bandar P ke bandar R. P ke bandar R. Ini teksi. Dan kembali ke P. Iaitu kalau kita lihat graf untuk teksi bermula daripada bandar P, kemudian ke bandar R, kemudian ada kecerunan lagi di sini, kecerunan negatif bermaksud, kalau kita belajar dulu, kecerunan negatif bermaksud dia berpatah balik. Okay. Bas dan teksi bertolak pada masa yang sama dan melalui jalan yang sama. Ini bermaksud dalam satu satah ada dua graf. Kemudian sebelum kita menjawab, kita buat sedikit analisis tentang graf ini. Kita lihat untuk graf bas, iaitu graf EAD, dia adalah suatu garis lurus yang condong. Bermaksud dia, di sini berlakunya kecurunan yang mewakili, kita lihat tadi adalah mewakili laju. Manakala untuk terdapat zon kecerunan, terdapat dua zon kecerunan positif dan satu kecerunan negatif, dan satu lagi zon mendatar di sini. Mendatar ini kita lihat tadi dia adalah berhenti di sini. Dia bermaksud teksi ada graf yang berhenti, mereka lepas jalan terus. Jadi kita lihat soalan A, nyatakan tempoh masa dalam jam teksi itu berhenti. Jadi kita dapati bahawa AB itu adalah zon landai, maksud berhenti. Jadi
teksi itu berhenti bermula daripada jam kedua hingga jam ketiga. Jadi jawapannya adalah, kita hanya menulis jawapan tanpa ada jalan pengiraan kerana dia adalah soalan yang simple saja. Dan kita tengok soalan B. Jika perjalanan bermula jam 11.30 pagi, cari waktu bas bertemu dengan teksi buat kali pertama. Okey, terlihat pada soalan. Di sini pada graf terdapat dua titik persilangan graf, iaitu pada titik A dan pada titik D. Soalan bertanyakan waktu bas itu bertemu dengan teksi buat kali pertama. Jadi pertama kali mereka bertemu adalah pada titik A, iaitu pada masa 2 jam. Perjalanan bermula 11.30. Jadi untuk mencari bilakah waktu pertemuan itu, 11.30 ditambah dengan 2. Jadi kita akan dapat 1.5 tengah hari. Sekarang kita tambah saja 11.30, kemudian tambah 2 jam lagi, dapat 1.5 tengah hari. Dan seterusnya soalan C, diberi bahawa bas itu bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Kelajuan 60 km per jam. Kira jarak dalam kilometer antara bandar P dan Q. Okey, terlihat graf bas di sini. Bas bergerak pada kelajuan, laju dia adalah kecurunan graf, iaitu bersamaan dengan 60, iaitu jarak bahagi dengan masa. Jadi di sini terlihat graf EAD di sini. Itu segitiga ini, kita perlu mencari kecurunan grafnya, dan kecurunan telah pun diberi, iaitu 60. Kecurunan adalah tegak per ufuk. Tegak di sini tidak diberi, jadi kita letakkan sebagai X. Per dengan masanya adalah 6. Jadi X sama dengan 60 darab 6. Jadi di sini terlihat kita akan dapat 360 km. Itu cara kita nak yang melibatkan kecurunan. Dan seterusnya, kira purata laju dalam kilometer per jam teksi itu bagi keseluruhan perjalanan. Soalan adalah berkenaan dengan purata laju teksi. Jadi laju adalah per masa. Jadi kita lihat berapakah jarak yang dilalui oleh teksi. Teksi bermula pada masa kosong, kemudian ke bandar R, jaraknya adalah 400 km. Kemudian teksi tersebut berpatah balik daripada R ke bandar P. Pergi 40, balik 4. Pergi 400, balik 400. Jadi jumlah jarak yang dilalui adalah 800. Dan masa yang diambil adalah 6 jam di sini. Jadi kita akan buat 400 tambah 400 per 6, dan jawapannya adalah 133, 1/3. Kalau kita nak menulis unit, kita akan tulis kilometer per jam. Seterusnya, mari kita lihat soalan nombor 1. Raja menunjukkan graf jarak masa perjalanan bagi sebuah bas dan sebuah teksi dalam tempoh 172 minit. Graf EFGH mewakili perjalanan bas dari bandar N ke bandar M. Jadi di sini terlihat EFGH adalah mewakili perjalanan bas. Dan satu graf lagi adalah teksi. Itu bergerak daripada bandar N ke bandar K. Ini dilabelkan bandarnya di sini. Pada masa yang sama, bas bertolak dari bandar N dan teksi bertolak dari bandar M di sepanjang jalan yang sama. Okey, kat sini terdapat dua graf dalam satu satah, iaitu pergerakan teksi dan bas yang bergerak pada masa yang sama dan pada
laluan yang sama. Jadi sebelum kita mula menjawab, kita buat sedikit analisis ataupun buat sedikit tafsiran tentang graf tersebut, graf ini. Kita lihat apa yang perlu kita analisis di sini adalah yang pertamanya kita lihat pada jarak. Jarak bandar N ke bandar K adalah 232 km. Kita lihat di sini. Kemudian perjalanan bas dan teksi mengambil masa 172. Ini masa yang maksimum di antara kedua-dua kenderaan tersebut. Bas bergerak dari bandar N ke bandar K, manakala teksi bergerak daripada bandar K ke bandar N. Untuk graf bas, kita lihat terdapat garis mendatar iaitu FLG. Ini bermaksud apabila graf mendatar adalah bermaksud jaraknya kekal, masa berubah, bermaksud ia adalah pegul ataupun berhenti. Jadi di sini bas tersebut berhenti manakala teksi jalan terus, tak berhenti. Jadi itu sedikit analisis kita ataupun tafsiran kita. Kita lihat soalan A. Jika perjalanan bermula jam 9.10 pagi, pada masa bilakah kedua-dua kenderaan itu bertemu? Jadi kata kunci di sini adalah bertemu. Bertemu bermaksud berlaku persilangan antara kedua-dua graf. Jadi persilangannya adalah pada titik L. Persilangan ini berlaku pada minit ke 58. Perjalanan bermula pukul 9.10 pagi. Jadi untuk mencari bilakah kedua-dua kenderaan itu bertemu, kita perlu tambahkan 9.10 pagi ditambahkan dengan 58. Dan kita akan dapati masanya adalah pukul 10.08 pagi. 9.10 ditambahkan dengan 58. Pastikan kamu semua tahu bagaimana untuk menambah unit jam dan minit. Kerana unit jam dan minit kalau lebih pada 60 bermaksud ia adalah 1 jam. Dan seterusnya terlihat soalan B. Cari jarak dalam kilometer dari bandar N ketika kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, kita dapati pertemuan mereka adalah pada titik L dan jarak yang ditunjukkan di sini adalah 95 km. 95 km adalah jarak dari bandar K. Lihat pada graf. Sifar ke 95. Jadi 95 km. Dalam soalan dia bertanyakan dari bandar N. Kata kuncinya adalah dari bandar N. Bandar N 232. Pertemuan mereka adalah pada kilometer 95 dari bandar K. Jadi operasi yang perlu kita buat di sini adalah kita hanya tolak 232 tolak 95. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapati jawapannya adalah 137. Seterusnya soalan C. Hitung purata laju dalam kilometer per jam bagi bas sepanjang perjalanan itu. Jadi soalan C dikhususkan kepada bas. Bas adalah graf EFLGH. Ini adalah graf bas. Purata laju. Laju adalah jarak per masa. Jarak keseluruhan iaitu dari bandar N ke bandar K adalah 232. Jadi jarak di sini adalah 232 km. Kemudian masa yang diambil sini adalah 172 minit. Soalan bertanyakan dalam unit kilometer per jam. Jadi masa perlu ditukarkan ke dalam unit jam. Jadi kita menggunakan rumus laju atau jarak per masa 232 per 172 per 60. Ini kita telah tukar unit minit kepada jam. Jadi dengan menggunakan kalkulator terus tekan 232 per kurungan 172 per 60 tutup kurungan. Dan jawapan yang kita akan perolehi adalah
80.93. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 5. Dan terlihat bahawa soalan ini agak mudah untuk dijawab. Seterusnya kita melihat soalan nombor 2. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi zarah dalam tempoh 18 saat. Okey, ini adalah graf laju melawan masa. Jadi sebelum kita menjawab, kita buat sedikit tafsiran tentang graf ini. Terlihat pergerakan zarah ini adalah bermula pada kelajuan 30 meter per saat. Kemudian di sini terlihat bahawa adanya kecerunan negatif. Sini adalah kecerunan negatif. Bermaksud zarah itu semakin perlahan sehingga mencapai kelajuan 12 meter per saat. Dan selepas kelajuan 12 meter per saat yang mengambil masa selama 6 saat, zarah tersebut grafnya landai. Bermaksud ini adalah laju seragam. Dia mengekalkan kelajuannya pada kelajuan 12 meter per saat dalam masa 6 hingga 10, iaitu dalam masa 4 saat. Kemudian selepas masa 4 saat, iaitu pada saat ke-10, zarah tersebut kembali laju ataupun berlakunya pecutan di sini. Dia memecut kembali daripada kelajuan 12 sehinggalah mencapai kelajuan U dan mengambil masa sehingga 18 saat, iaitu 8 saat di sini. Jadi di sini kita boleh pecahkan graf ini kepada 3 zon, iaitu zon A, zon B dan zon C. Zon A adalah zarah itu nyah pecut, itu kecerunan negatif. Zon B laju seragam dan zon C memecut. Dilihat pada soalan, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam adalah pada zon B. Jadi tempoh masanya adalah 6 ke 10. Jadi jawapannya adalah 4 saat. Itu saja. Markah yang diperuntukkan adalah 1. Seterusnya soalan B. Hitung kadar perubahan laju zarah itu dalam tempoh 6 saat yang pertama. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju, perkataan lainnya adalah pecutan. Dalam tempoh 6 saat pertama. Bermaksud dari masa 0 ke masa 6. Iaitu kita akan mengira kecerunan dalam zon A. Jadi seperti biasa kita menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di sini adalah X2 Y2 dan di sini adalah X1 Y1. Jadi Y2-nya adalah 30 tolak 12 per 0 tolak 6. Okey, ini adalah jalan pengiraannya dan kita dapat menekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah negatif 3. Negatif bermaksud zarah ini berlaku pengurangan laju. Maksud dia semakin perlahan. Itu yang dimaksudkan dengan negatif. Dan kita lihat pada kecerunan pun adalah kecerunan negatif, yang mana dia tinggi sebelah kiri. Jadi itu soalan B. Untuk menjawab soalan, sila gunakan ruang yang telah disediakan di bawah lah. Dan seterusnya C. Jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 12 saat yang terakhir ialah 176 meter, hitung nilai U. Kata kunci di sini adalah jarak, dan jarak adalah luas bawah graf dalam tempoh 12 saat yang terakhir. Kita lihat tempoh 12 saat yang terakhir. Untuk mencari 12 saat yang terakhir, kita akan bermula dengan masa 18. Kemudian di manakah permulaannya untuk mencapai 12? Jadi
dia akan bermula pada masa 6. 6 ke 18 adalah 12. Jadi di sini kita perlu cari luas bawah graf pada zon B dan zon C sahaja, di mana B tambah C kita akan perolehi 176. Jadi kita akan menggunakan rumus segi empat dan trapezium. Okey, kita lihat kita gunakan rumus segi empat, iaitu B tambah C sama dengan 176. Jadi B ada segi 4 didarab dengan 12, kemudian ditambah dengan trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selari untuk trapezium ini adalah 12, ini sisi selarinya, dan satu lagi ini adalah U. Jadi 12 tambah U dan didarabkan dengan tinggi. Tinggi adalah jarak di antara dua sisi selari, 10 ke 18, iaitu 8. Sama dengan 176. Jadi dengan menggunakan kemahiran menggunakan kalkulator saintifik kita pada mod persamaan linear, mana kita akan menekan alpha, shift dan calculate tersebut, jadi jawapannya kita akan perolehi U bersamaan dengan 20. Jadi kamu perlu ambil sedikit masa untuk menekannya. Pastikan kamu tekan dengan nilai yang betul dan mempunyai kurungan yang betul juga, supaya kalkulator dapat mengiranya dengan baik, dan jawapan akhirnya adalah U sama dengan 20. Ini soalan yang kedua. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 3. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 70 saat. Okay, ini pergerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 70 saat. Jadi kita buat sedikit tafsiran tentang graf ini. Zarah tersebut bermula dengan laju sifar dan masa sifar. Kemudian di sini ada keturunan, iaitu zarah tersebut semakin laju. Jadi berlakunya pecutan di situ, kadar perubahan lajunya di situ. Jadi kita labelkan sebagai zon A. Dan selepas mencapai kelajuan 24 meter per saat dalam masa 12 saat, berlakunya graf mendatar, garis mendatar di sini kita labelkan sebagai zon B. Ini zon mendatar bermaksud laju seragam. Dan selepas mencapai masa T saat di sini, zarah tersebut mengalami perubahan laju lagi, iaitu kelajuannya semakin berkurang di sini. Jadi ini kita labelkan sebagai C. Ini kita panggil sebagai nyah pecut. Kalau di sini A tadi kita panggil pecut. Pecut adalah kadar perubahan laju. Nama pendek untuk kadar perubahan laju adalah pecut. Kemudian kita lihat soalan A. Hitung kadar perubahan laju dalam kadar perubahan laju ini adalah kata kuncinya dalam unit meter per saat 12 saat yang pertama. Kata kunci dan di sini adalah kadar perubahan laju 12 saat pertama. 12 saat pertama adalah pada zon A. Jadi kita akan mencari kecurunannya adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kat sini kita labelkan sebagai X2 Y2, dan di bawah ni adalah X1 Y1. Jadi kita akan dapati nilainya adalah Y2 nya adalah 24 tolak sifar per 12 tolak sifar. Jadi tekan kalkulator dan jawapannya adalah 2. Kamu perlu jawab pada ruang yang telah disediakan, ya. Dan seterusnya kita lihat soalan B. Hitung nilai T jika jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 58 saat terakhir ialah 1032 meter. Okey, kita kuncinya adalah nilai T. Nilai T di sini kita perlu cari dalam tempoh 58 saat yang terakhir. 58 saat yang terakhir kita lihat bermula dengan masa
terakhir 70. Kemudian kita sehingga 58. Jadi bermaksud bermula dengan masa 12, iaitu 58 saat yang terakhir. Dan jumlah jaraknya adalah 1032. Jadi ini bermaksud luas bawah graf bagi zon B ditambah dengan zon C adalah 1032. Zon A adalah segi 4 dan zon C adalah segi 3. Kita pecahkan kepada segi 4 dan segi 3. Tapi kalau kita lihat pada bentuk graf, luas bentuk bawah grafnya, kita juga boleh menggabungkan segi 4 dan segi 3 tersebut menjadi suatu trapezium. Jadi ini adalah pilihan kepada kita sama ada kita nak pecah kepada segi 4 dan segi 3 ataupun kita terus gabung menjadi trapezium. Jadi untuk soalan ini kita akan pecah dulu. Jadi B adalah segi 3, B adalah segi 4. Jadi panjang darab lebar, panjangnya adalah T tolak 12 di sini. Jadi T tolak 12 darab dengan 24 panjangnya. Kemudian tambah luas segi 3, 1/2 darab tapak. Tapaknya di sini adalah 70 tolak T. 70 tolak T dan didarab dengan tinggi segi 3 adalah 24. Dan jawapannya adalah 1032. Luasnya adalah 1032. Jadi menggunakan kalkulator mod persamaan linear, mana kita akan menggunakan shift alpha calculate tu, kita masukkan nilai buka kurungan alpha x, selalunya kita akan menggunakan huruf x, buka kurungan alpha x tolak 12 tutup kurungan darab 24, ataupun kita boleh buat juga kurungan tambah, ini kita letak kurungan untuk memudahkan kalkulator mengira. Buka kurungan 1/2 buka kurungan 70 tolak alpha x tutup kurungan darab 24 tutup kurungan alpha calculate 1032. Shift calculate dan kita akan dapat jawapannya adalah 40. Jadi T adalah 40. Markah yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah 5 markah. Kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Pelajar menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua zarah K dan L dalam tempoh masa 15 saat. Di sini terdapat dua graf dalam satu satah, iaitu pergerakan dua zarah K dan L. ABC adalah laju graf bagi zarah K, itu ABC. ABC adalah K dan DE ialah laju graf bagi L. Di sini kita labelkan dulu mana K, mana L. Kemudian seterusnya, seperti biasa, kita buat sedikit analisis ataupun tafsiran berkenaan dengan graf tersebut. Kita lihat bahawa untuk zarah K, dia bermula pada laju sifar, kemudian kelajuannya semakin bertambah. Di sini kita lihat dia ada dilabelkan sebagai zon A, iaitu dia memecut. Di sini dia pecut, yang lajunya semakin bertambah dalam tempoh 6 saat. Dan selepas itu, selepas 6 saat, grafnya landai ataupun grafnya mendatar, iaitu di sini adalah laju seragam. Sebenarnya lajunya tidak berubah dalam kelajuan 18 meter per saat. Itu adalah graf K, zarah K. Lihat pula zarah L. Zarah L bergerak pada permulaannya adalah pada kelajuan 14 meter per saat. Dia tak bermula dengan sifar. Kemudian grafnya adalah suatu graf landai, satu graf mendatar. Jadi bermaksud zarah L adalah laju seragam. Dia ada satu zon saja. Kalau untuk zarah
K sebenarnya ada dua zon. Zon A, zon pecutan, dan zon B adalah zon laju seram. Manakala untuk zarah L, dia ada satu zon sahaja, iaitu zon landai laju seragam. Okey, kita lihat soalan. Hitung jarak dalam meter jarak yang dilalui oleh zarah K dalam tempoh 6 saat yang pertama. Okay, kita lihat graf zarah K saja. Jarak dalam tempoh 6 saat. Jadi, bagaimana untuk mencari jarak adalah luas di bawah graf. Jadi, luas bawah graf. Jadi, bawah graf ini berbentuk segi. Jadi, kita menggunakan rumus segitiga untuk mencari luas di bawah graf ataupun yang bersamaan dengan jarak. Jadi, 1/2 di dalam 6 dan tingginya adalah 18. Jadi, kita tekan kalkulator dan dapat jawapannya adalah 54 meter. Kalau tak tulis unit pun boleh, 54. Jadi, itu adalah soalan A. Markahnya adalah 2. Seterusnya, B. Hitung purata laju dalam meter per saat zarah K dalam tempoh 15 saat. Masih lagi zarah K. Hitung purata laju dalam tempoh 15 saat. 15 saat bermaksud keseluruhan graf. Laju adalah jarak bahagi masa. Jadi di sini kita lihat luas bawah graf bagi graf zarah K adalah kita telah pecahkan kepada 2 seperti tadi, iaitu segitiga, dan B adalah segi 4. A kita dah dapat jawapannya tadi 54. Jadi kita perlu tambahkan dengan luas segi 4. Jadi dalam pengiraannya 54 itu zon A sebentar tadi, tambahkan dengan hasil darab 15 ke 6 sama dengan 9 dengan 18. Ini adalah jarak untuk zarah K, luas bawah graf. Dan kita akan per dengan masa. Masanya dalam unit saat di sini, iaitu 15. Jadi kita menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapannya, dan jawapan yang kita akan perolehi adalah 14.4, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur, iaitu 14 2/5. Jadi terpulanglah kepada kita sama ada untuk menulis dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perpuluhan, ataupun dalam bentuk nombor bercampur. Mana-mana pun boleh. Jadi seterusnya, kita lihat soalan C. Pada T saat, jarak yang dilalui oleh zarah K dan L adalah sama. Hitung nilai T. Pada T saat di sini, jarak yang dilalui oleh zarah K dan zarah L adalah sama. Sini adalah jarak. Jarak ni adalah luas bawah graf. KL adalah sama. Hitung nilai. Jadi ini bermaksud kita perlu mencari kedua-dua luasnya dan kita samakan. Kita lihat di sini. Untuk zarah K, kita perlu cari luas trapezium. Bermaksud luas trapezium ini, nampak ya, luas trapezium ni adalah bersamaan dengan luas segi 4 untuk L, graf L. Graf L ni segi 4 ni, dan trapezium. Jadi luas mereka, kedua-dua bentuk ni adalah sama. Jadi kita menggunakan rumus segi 4 dan trapezium. Jadi luas segi 4-nya dulu, kita ambil panjang darab lebar. Panjangnya adalah T, didarabkan dengan lebarnya adalah 14. Jadi 14T sini T, dan sini 14 luas, dan luas ni sama dengan luas trapezium. Kita ambil, cari luas trapezium ni 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Hasil tambah 2 sisi selarinya adalah ini adalah sisi selarinya, iaitu panjang T, itu T tambah
dengan panjang di atas ni adalah T tolak 6. T tolak 6. Okey, nampak macam sedikit menakutkan di situ. Dan didarab dengan tingginya adalah 18. Okey, darab 18. Jadi kita ada persamaan. Jadi untuk memudahkan pengiraan kita, di sini kita lihat terdapat 3 pembeli ubah yang samalah, iaitu T, T, T. Jadi kalau seboleh-bolehnya kita ringkaskan sedikit. T darab 14, jadi 14T bersamaan dengan 1/2. Di sini kita dapat lihat T tambah T adalah 2T tolak 6 darab 8. Darab 18. Okey. Jadi kita lihat persamaan kita sedikit ringkas. Jadi kita terus tekan kalkulator mode persamaan linear, iaitu 14 alpha x alpha calculate 1/2 buka kurungan 2 alpha x tolak 6 tutup kurungan darab 18. Kemudian kita tekan shift calculate, dan jawapan yang kita akan perolehi T sama dengan 13.5. Jadi markah yang diperuntukkan di sini adalah 2 untuk soalan C, dan markah keseluruhannya adalah 6 markah. Ini adalah soalan nombor 4. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini adalah Sarah memandu kereta sejauh 40 km dari pejabat ke rumahnya. Jadual menunjukkan catatan perjalanannya. Okey, di sini soalannya sedikit berbeza dengan soalan sebelum ini, di mana diberi jadual perjalanan. Okey, masa perjalanannya bermula 8.30 pagi memulakan perjalanan, 9.10 pagi membeli barang dapur di kedai selepas memandu sejauh 25 km. 9.40 pagi meneruskan perjalanan untuk 15 km. 10.05 pagi tiba di rumahnya. Okey, di sini terlihat 8.30 dia memulakan perjalanan, dan perjalanannya sehingga pukul 9.10 pagi membeli barang dapur di kedai. Jadi apabila membeli barang dapur di kedai, ini bermaksud dia dalam keadaan berhenti. Maksud dia akan berhenti kereta dia lah, dia akan parking untuk masuk kedai. Jadi di situ akan berlakunya graf berhenti ataupun graf landai di situ. Kemudian terlihat lagi 9.40 meneruskan perjalanan untuk 15 km. Dia akan meneruskan lagi perjalanannya untuk 15 km. Jadi di sini terlihat pada masa yang diberi 9.10 sehingga 9.30, iaitu dia Sarah mengambil masa selama 30 minit untuk membeli barang. Jadi ini bermaksud dia berhenti dalam tempoh 30 minit. Kemudian 9.40 dia bergerak dalam kilometernya 15 dan tiba di rumah pada pukul 10.05 pagi. Soalan A, rajah pada ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa. 1 Roman, nyatakan nilai P dan Q. Okey, dalam soalan ini diberi jadual perjalanan dan jawapannya dalam bentuk graf. Di sini telah beri jawapan dalam bentuk graf yang belum lengkap. Di sini terlihat perjalanannya adalah sejauh 40 km. Okey, di sini terlihat balik pada soalan sejauh 40 km. Perjalanannya dari pejabat ke rumah. Kemudian dilihat pada graf P di sini, membeli barang dapur di kedai selepas memandu sejauh 25 km. Jadi di sini dalam jawapan diletakkan 40 minit. Jadi 40 minit kita lihat di sini bermula pukul 8.30 tambah 40 minit, kita akan dapat jawapannya adalah 9.10. Jadi bermaksud di sini P ini
adalah dia telah sampai di kedai dalam tempoh 40 minit ini. Jadi berapakah jarak pejabatnya dari kedai? Di mana kita nak dapatkan jarak tempat kerja pejabatnya di kedai? Kita lihat pada catatannya di sini adalah sejauh 25 km. Jadi ini adalah pejabat, ini adalah kedai. Jadi jarak pejabat dan kedai adalah 25 km. Jadi untuk mendapatkan nilai P, kita hanya perlu menolak 40 tolak 25, kita akan dapat nilai P adalah 15. Dan seterusnya, nilai Q. Bila dia sampai di kedai, bermaksud dia memberhentikan keretanya dalam tempoh yang kita telah tahu sebentar tadi adalah tempoh 30 minit. Jadi di sini kita dapati bahawa Q ini 40 sehingga Q adalah tempoh di mana Sarah berhenti. Jadi 40 tambah dengan 30, kita dapati bahawa jawapannya adalah Q sama dengan 70. Boleh ya? Jadi kita dapat jawapan P 15, Q 70. Soalan B, soalan 2 Roman, lengkapkan graf pada ruang jawapan untuk mewakili keseluruhan perjalanan. Okey, maksud graf ini belum lengkap. Jadi terdapati pada masa 40 sehingga masa 70 Sarah berhenti keretanya. Jadi bermaksud akan berlaku landai pada graf tersebut. Jadi graf landai bermaksud Sarah berhenti. Sarah meneruskan lagi perjalanannya sebanyak 15 km. Jadi P ke rumahnya sifar. Jadi sehinggalah masa ke 95 minit Sarah bergerak. Jadi grafnya adalah tersambung saja daripada masa Q sehingga 95. Jadi graf perjalanan jarak masa untuk Sarah ini telah pun lengkap. Seterusnya kita lihat soalan B. Laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Okey, kita tahu bahawa laju adalah jumlah jarak per dengan jumlah masa. Apabila ditanya tentang purata, keseluruhan jarak bahagi dengan keseluruhan laju. Dan unit yang diminta adalah dalam kilometer per jam. Jadi jarak yang dilalui oleh Sarah adalah 40, kemudian dibahagikan dengan masa. Masa di sini adalah 95 dalam unit minit, membahagikannya dengan 60. Jadi kita tekan kalkulator, 40 per ataupun bahagi, buka kurungan 95 per 60. Jadi kita dapat jawapannya di sini adalah 25.26 km per jam. Jawapan untuk soalan nombor 5, di mana markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Dan soalan ini sedikit berbeza dengan soalan sebelum ini, di mana dia beri jadual, kemudian kita sendiri akan melengkapkan graf pada ruangan jawapan. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-6, iaitu soalan yang terakhir. Encik Haris bertolak dari rumahnya pada jam 9 pagi untuk melawat kawannya dengan memandu kereta. Beliau sampai ke rumahnya pada jam 13, iaitu 1 tengah hari selepas pulang dari melawat kawannya itu. Masa dan jarak pergerakan kereta Encik Haris diwakili oleh graf jarak masa dalam rajah di bawah. Okey, ini adalah graf pergerakan Encik Haris untuk pergi ke rumah kawannya. Tapi dalam musim dia tak boleh keluar. Jadi Encik Haris ni akan ditahan oleh polis nanti. Seterusnya kita lihat graf dan kita buat sedikit analisis ataupun buat sedikit penafsiran tentang graf tersebut. Okey, Encik Haris bermula pada jarak sifar untuk pergi ke rumah kawannya. Jadi rumah kawannya kita lihat di sini jarak maksimumnya adalah 80. Jadi jarak rumah Encik Haris ke rumah kawannya adalah 80. Itu sampai di sini pada masa 2 jam. Itu 2 jam masa yang diambil untuk sampai ke rumah kawan dia. Sini zon A. Ini adalah kecerunan positif. Kemudian zon B pula sebab berlaku flat di sini, mendatar, bermaksud Encik Haris berhenti. Ini maksud dia masuk ke rumah kawan dia dan bersembang lah. Dan masa yang dia ambil adalah 1 jam, iaitu 3 tolak 2, 1 jam. 1 jam dia berhenti dan seterusnya
daripada jarak 80 sampailah ke jarak sifar. Ini zon C, bermaksud Encik Haris balik daripada rumah kawan dia ke rumah dia sendiri, iaitu masanya adalah 4 jam. Jadi masa keseluruhan di sini adalah 4 jam dan jarak yang dilalui oleh Encik Haris adalah pergi 80, balik 80, iaitu 160 km jarak keseluruhan. Jadi kita lihat soalan A. Masa dalam jam Encik Haris tiba di rumah kawannya. Jadi dia tanya Haris tiba di rumah kawannya. Jadi bermaksud dia tiba pada jam yang kedua. Jadi masanya dia bertolak pada pukul 9. Jadi 9 tambah dengan 2. Jadi 9 tambah 2 sama dengan 11. 11 pagi. Okey. Kita boleh tulis 11 macam tu ataupun kita boleh tulis 1100. Nah, ini dalam sistem 24 jam lah. Jadi kalau tak ada unit pun tak apa di sini sebab dia tak merentasi pagi, petang, ya, petang tengah hari dia. Dan sebelah tu takkan sebelah malam kan. Seterusnya soalan B, jarak dalam kilometer keseluruhan perjalanan Encik Haris. Tadi dalam tafsiran ringkas kita nyatakan jarak yang dilalui oleh keseluruhan Encik Haris adalah 80 pergi dan 80 balik, bermaksud 160. Jadi 80 tambah 80 sama dengan 160 km. Itu soalan B. Dan seterusnya soalan C, laju dalam kilometer per jam kereta Encik Haris bagi perjalanan pulang. Okey, di sini kata kuncinya adalah perjalanan pulang. Maksudnya kita ambil perjalanan balik saja. Di sini dia balik start pada kilometer 80 sehingga kilometer sifar. Masa yang dia ambil adalah 3 hingga 4, iaitu dalam tempoh 1 jam saja. Jadi laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak baliknya adalah 80 dan masanya adalah 1 jam. Jadi 80 bagi 1 dapat 80 km per jam. Jadi inilah jawapan untuk soalan C. Sangat mudah kan? Dan markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Jadi itu saja cara jawab soalan bab 6 tingkatan 5, kecurunan dan luas di bawah graf, di mana markah yang diperuntukkan adalah sekitar 5 sehingga 6 dan melibatkan 2 jenis graf sahaja, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Kemudian kita lihat ada kecurunan graf dan ada luas bawah graf. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.